Dalam bulan April ini juga kita nak melihat cerita-cerita lain lah. Sebenarnya dalam bulan April ini adalah bulan ulang tahun kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berumur sudah 74 tahun. 74 tahun JKM ini sebenarnya memberi banyak manfaat kepada masyarakat, terutamanya masyarakat-masyarakat yang memerlukan bantuan, khususnya dalam menyelesaikan masalah dan juga pemulihan isu-isu sosial serta pembangunan masyarakat. Jadi untuk berbicara mengenai ulang tahun ke-74 Jabatan Kebajikan Masyarakat ini, bersama saya adalah Puan Rosmah Wati Ishak, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Strategik Jabatan Kebajikan Masyarakat. 74 tahun Puan, tahniah diucapkan. Anda merupakan tulang belakang kepada Jabatan Kemajuan Masyarakat. Mungkin bukan generasi pertama, tapi anda adalah legasi penyambung kepada kekuatan Jabatan Kemajuan Masyarakat. Sejarah dia, ceritakan dulu bagaimana JKM ini 74 tahun merubah lanskap masyarakat Malaysia. Okey, baik. Terima kasih Cik Ridwan dan terima kasih RTM kerana menjemput Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk berkongsi sejarah tentang perkhidmatan yang telah kami berikan selama 74 tahun, dan RTM pun dengan JKM ini kita kembar kerana menyambut ulang tahun yang sama. Ulang tahun yang sama. Yeah. 74 tahun. Dan sejak tahun 46 Jabatan Kebajikan Masyarakat mula beroperasi, serta kita telah mengalami berbagai evolusi di sepanjang tempoh itu, dan sehingga sekarang ini kita telah ditempatkan kini di kementerian yang ke-11. Ya, sejak tahun 2004 di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi bermula daripada perkhidmatan kita menyantuni mangsa Perang Dunia Kedua, dan kita berubah kepada perkhidmatan kepada kumpulan sasar yang lain, dan kini telah ada 10 kumpulan sasar yang menanti kita, yang mana kita memberi ataupun memberikan perkhidmatan kepada mereka ini di seluruh Malaysia, dan perkhidmatan kita berteraskan kepada pencegahan, beralih kepada pemulihan dan seterusnya pembangunan serta pengintegrasian. Inilah teras perkhidmatan kebajikan masyarakat. Warga sasar itu warga sasar yang bagaimana? Puan kata-kata ada 10 warga sasar dan perkhidmatan yang bagaimana untuk mereka ini? Okey. Antara kumpulan sasar yang di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat iaitu kanak-kanak, warga emas, orang kurang upaya, mangsa bencana, okey, dan seterusnya mangsa keganasan rumah tangga. Jadi kumpulan sasar yang kita santuni ini, kita sediakan pelbagai perkhidmatan untuk mereka. Antara perkhidmatan yang kita berikan, contohnya perkhidmatan kepada warga emas. Di samping kita menyediakan institusi untuk menempatkan warga emas yang berkeperluan, yang memerlukan perkhidmatan di institusi, dan kita juga menyediakan bantuan yang sewajarnya kepada golongan-golongan ini, termasuk golongan UKU serta kanak-kanak serta golongan-golongan yang lain. Di samping itu juga kita memberikan perkhidmatan kepada kalau sekiranya kanak-kanak di bawah Akta Kanak-Kanak 2001, kita menyediakan perkhidmatan perlindungan kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan dan sebagainya. Cik Ridwan. Cuma mungkin kalau kita sedar apa yang berlaku di Malaysia sekarang, mungkin banyak lagi isu. Dia tidak major, bukan satu isu yang besar, tetapi masih lagi kedengaran bahawa ada lagi komplain ataupun komen-komen mengatakan susahnya nak dapat bantuan JKM melalui pelbagai proses. Ada yang keliru antara JKM, antara pusat zakat, antara Baitumal untuk mendapatkan bantuan. Mungkin sedikit secara ringkas SOP dan di mana mereka perlu rujuk jika mereka inginkan bantuan daripada JKM. Okey, baik Cik Ridwan. Berkaitan dengan persoalan bagaimana untuk mendapatkan bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dalam konteks bantuan, kita menyalurkan pelbagai skim. Di bawah skim bulanan, kita menyediakan 8 skim untuk penerima bantuan.
khususnya kepada contohnya bantuan skim yang terlibat adalah bantuan kanak-kanak, bantuan OKU terdiri pada bantuan OKU tidak berupaya bekerja, bantuan penjagaan pesakit kronik terlantar, bantuan warga emas dan sebagainya. Jadi dalam konteks permohonan untuk mendapatkan bantuan ini, kita telah pun perluaskan kepada pelbagai medium, ya. Antara medium utamanya adalah kita menggunakan masih lagi menerima borang yang dihantar melalui manual, ya. Manual. Dan borang ini telah boleh didapati mudah melalui akses secara online juga kita proses permohonan ini. Ya, maknanya borang boleh didapati melalui online dan permohonan boleh dibuat secara online. Dan di samping itu juga perkara ini sentiasa kita war-warkan melalui platform sedia ada, melalui pemimpin tempatan dan sebagainya, juga sering merujuk kepada kami, dan inilah antara hubungan kita, hubungan yang rapat dengan agensi-agensi ini yang memungkinkan kita dapat membuat liputan yang lebih meluas dalam konteks menyediakan perkhidmatan kepada mereka Facebook yang dan juga Instagram ada secara rasmi? Facebook juga ada, Instagram juga ada, dan di samping itu kita menyediakan satu talian di bawah kementerian, ada talian kasih 15999 dan juga WhatsApp juga, di mana talian ini juga memberi ruang kepada masyarakat untuk membuat rujukan dan juga membuat permohonan. Itu dia. Kalau penonton di rumah dengar, itu adalah proses yang satu evolusi yang cukup bagus dalam Jabatan Kebajikan Masyarakat. Anda kalau nak dapatkan maklumat, ada Facebook, ada Instagram, dan juga anda boleh pergi ke laman web Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mengetahui apa bantuan-bantuan yang disediakan. Itu adalah platform-platform yang telah diterangkan oleh Puan sebentar tadi. Dalam fasa Perintah Kawalan Pergerakan, Jabatan Kemajuan Masyarakat mungkin antara satu badan yang cukup sibuk dalam mengagihkan makanan dan juga mengagihkan bantuan. Bagaimana situasi ini dihadapi oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, Puan? Okey, seiring dengan peranan yang telah dipertanggungjawabkan kepada pihak jabatan dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat khususnya, jadi kita diletakkan juga di bawah essential services. Jadi mengambil kepada peranan kita di pusat-pusat kuarantin yang kini sebanyak sejumlah 154 buah pusat kuarantin yang telah pun beroperasi. Jadi di sini kita memainkan dua peranan penting, Cik Ridwan. Pertama adalah berkaitan dengan membuat pengedaran ataupun pengedaran makan minum kepada PUS ini, ya, di mana kita bekerjasama dengan pihak APM. APM adalah agensi utama sukarela untuk membuat pengedaran makanan, ya. Dan pengedaran makanan ini dibuat dengan pelbagai kaedah mengikut lokasi stesen kuarantin ataupun pusat kuarantin ini. Sekiranya melibatkan pihak hotel, jadi pihak hotel juga terlibat dalam pengedaran makanan ini dan dikawal selia, dikawal rapi oleh pihak APM yang memakai full PPE, ya. Jadi di sini terdapat pelbagai ataupun kita pelbagaikan kaedah penyampaian makanan itu, namun makanan ataupun utamanya, waktu yang utama adalah 3 kali sehari, dan dalam konteks ini kita menyesuaikan dengan keadaan. Dalam konteks adakah tertumpu kepada pembahagian makanan sahaja ataupun bantuan lain juga diberikan? Di samping bantuan untuk mengagihkan makanan kepada PUS ini, kita juga terlibat secara langsung untuk memastikan kebajikan dan juga keperluan asas PUS itu sentiasa terpenuhi. Jadi antaranya keperluan-keperluan ini kita mengumpul melalui pelbagai kaedah. Antaranya yang utama adalah kita menyediakan borang ataupun bukan borang, maksudnya kita bertanyakan apa bentuk keperluan yang setiap hari yang diperlukan. Ya, contohnya kita mengambil contoh satu di pusat kuarantin di Institut Sosial Malaysia. Jadi di sini menempatkan pelajar-pelajar tahfiz. Jadi keperluan adalah berbeza dengan keperluan di pusat kuarantin yang lain yang mana menempatkan golongan dewasa dan sebagainya. Contohnya mereka memerlukan Al-Quran, mereka memerlukan makanan tambahan seperti kurma dan sebagainya.
sebagainya. Jadi sedaya upaya pihak jabatan membuat juga koordinasi dengan pihak-pihak NGO yang memang sentiasa bertali arus untuk membantu menghulurkan sumbangan. Jadi di situ kita menyelaraskan agar bantuan dan juga segala keperluan itu kita dapat penuhi. Dan ada juga Cik Ridwan di antara, sebab saya sempat semalam untuk membuat lawatan pemantauan ke beberapa pusat kuarantin di sekitar Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi saya dapati pegawai-pegawai kita di lapangan ini yang bertugas di pusat kuarantin terutamanya, mereka ini pun bersedia untuk membuat sumbangan peribadi sebenarnya, sedaya upaya untuk memenuhi keperluan asas PUS itu sendiri. Itu kalau ceritanya di pusat kuarantin, tetapi dalam kalangan masyarakat juga sekarang ini banyak NGO-NGO yang akan memberi bantuan pun begitu. Kalau kita lihat, masih ada lagi berita-berita yang mengatakan bahawa bantuan yang diberikan itu kadang-kadang masih lagi tidak mencukupi, terutamanya kepada golongan yang terkesan, yang betul-betul terkesan dengan PKP ini. Contohnya yang tidak mempunyai pendapatan harian dan sebagainya. Bagaimana pula JKM dapat reach, orang kata reach, dapat sampai kepada mereka, golongan sasar yang betul-betul spesifik sebegini? Okey. Berhubung kait dengan permasalahan ataupun isu untuk agar kita dapat sampai kepada golongan yang terkesan ini, antara pendekatan yang pihak jabatan buat melalui pihak kementerian juga, di samping kita mengumpul permohonan melalui talian yang kita sediakan, iaitu bilik gerakan yang beroperasi 24 jam, bilik gerakan negeri, JKM negeri yang beroperasi 24 jam. Di samping itu juga kita meluaskan lagi kaedah untuk mendapatkan rujukan dan juga genuine cases yang betul-betul memerlukan ataupun terkesan dengan ini dan memerlukan bantuan daripada kita, daripada pihak kerajaan. Jadi kita juga menggembling sama pemimpin-pemimpin tempatan juga. Dan di samping itu talian kasih juga sangat memainkan peranan. Dan sekarang ni Cik Ridwan, sebenarnya kalau ikut dari segi data yang kita terima, bilik gerakan kita memang sangat dihujani dengan panggilan-panggilan ini, dan itu jabatan juga kementerian menaruh keyakinan penuh kita bahawa kita sebenarnya telah dapat sampai dengan perkhidmatan kita ni dengan lebih luas lagi. Orang kata satu pihak yang dipercayai yang untuk membantu golongan ini supaya tidak ada ketirisan dalam pembahagian bantuan dan sebagainya. Mungkin secara kasarnya apabila kita melihat 74 tahun perkembangan Jabatan Kebajikan Masyarakat di Malaysia, bagaimana Puan melihat perubahan lanskap masyarakat itu sendiri, terutamanya golongan B40 dan M40? Okey, dari segi perubahan yang kita dapati, terutama dalam konteks kita dalam tempoh PKP ini, Cik Ridwan, kita nampak masyarakat sudah semakin memberikan kerjasama baik kepada agensi, dan buktinya kita mendapat pelbagai ucapan penghargaan daripada mereka yang sekarang ini kemudahan media ataupun di hujung jari. Jadi ramai yang menghantar video-video yang dapat dengan ini menjadi suntikan semangat dan motivasi kepada warga kerja Jabatan Kebajikan Masyarakat khususnya untuk meningkatkan lagi kualiti penyampaian kita. Dan antara lain juga dalam konteks ini kita juga yakin bahawa masyarakat itu dah semakin berubah dari segi maknanya sudah mula untuk dapat menyantuni bersama ataupun dapat menterjemahkan konsep kebajikan ini adalah tanggungjawab bersama, Cik Ridwan. Hashtag kita jaga kita. Ya, kita jaga kita. Kebajikan tanggungjawab bersama bermakna ini di mana sumbangan NGO juga diselaraskan oleh pihak jabatan, ya, sebagaimana arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan seterusnya juga kita dapat melihat di sini
bahawa sumbangan ini semakin hari semakin banyak yang memerlukan untuk kita menyelaras dari segi penghantarannya yang dilakukan oleh pihak APM dan juga rela. Jadi di sini juga kita dapati walaupun servis yang utama agak sedikit orang kata oleh kerana tempoh PKP ni, namun kita tetap teruskan juga servis-servis kita untuk sampai kepada golongan sasar kita melalui kita telah pun menggunakan norma-norma baru dalam kita menyampaikan perkhidmatan kita. Mungkin kalau ada pihak luar, contohnya NGO ingin memberi bantuan tetapi tidak tahu bagaimana nak memberi bantuan. Contohnya saya ada RM10,000 tetapi saya tak tahu macam mana saya nak edarkan. Adakah saya boleh berhubung dengan JKM dan JKM akan menguruskan bantuan itu ataupun bagaimana? Ya, Cik Ridwan, yang inilah yang kita uruskan. Jadi kita menyediakan talian 24 jam itu tadi. Jadi pihak NGO memang boleh menghubungi kita bila-bila masa 24/7 dan di sini kita akan menyelaraskan penghantarannya ke manakah tempat yang nak disampaikan itu. Jadi lebih sistematik dan lebih orang kata mencakupi keperluan kepada orang yang betul-betul memerlukan bantuan tersebut. Ya, di samping itu juga kita juga mengekalkan kepada keselamatan itu tadi. Maknanya tidak melibatkan ramai pihak yang ini dapat mengurangkan bilangan mereka yang terlibat. Jadi itu dia. Itu yang penting. JKM boleh bantu anda kalau anda ingin memberikan bantuan. Hubungi saja di talian kasih yang mana telah disebutkan oleh Puan sebentar tadi. Mungkin sedikit di akhirnya sedikit ucapan kepada penghargaan daripada JKM, mungkin kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada pemimpin-pemimpin kita kerana JKM sudah pun 74 tahun. Tahniah diucapkan selamat hari ulang tahun. Ucapan anda, ucapan terima Puan. Terima kasih Cik Ridwan. Okey, pertama-tamanya kita ingin merakamkan ucapan penghargaan yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan seterusnya kepada Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, seterusnya pengurusan tertinggi kementerian dan juga jabatan. Tidak dilupakan sentiasa di hati adalah warga Jabatan Kebajikan Masyarakat serta warga kementerian yang saling bertungkus lumus untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik di sepanjang tempoh PKP ini, yang mana kita telah diberikan amanah dan tanggungjawab untuk dari segi pengurusan makan minum, dari segi keperluan asas dan sebagainya. Jadi di sini saya mengambil kesempatan juga untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada warga jabatan yang terus kekal bersemangat, bermotivasi tinggi untuk terus berkhidmat. Dan ada juga kita mendapati bahawa sebilangan daripada mereka ini tidak pun ataupun sanggup berkorban untuk tidak bercuti dalam tempoh ini, dan sering memberikan tawaran bahawa mereka bersedia untuk bertugas dan bersedia untuk dimobilisasikan pada bila-bila masa. Saya yakin ramai penonton Selamat Pagi Malaysia sedang menonton kita, dan ramai penonton Selamat Pagi Malaysia sebenarnya terhudang budi dengan JKM kerana JKM lah hidup mereka mungkin lebih senang dan juga mungkin lebih teratur kehidupannya. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kita telah war-warkan bagaimana untuk anda mungkin meminta bantuan ataupun ingin memberi bantuan, anda boleh hubungi saja talian kasih Jabatan Kebajikan Masyarakat yang dipaparkan di kaca TV anda sekarang, 15999, ataupun secara spesifiknya anda boleh pergi kepada setiap ibu pejabat mengikut negeri itu, boleh anda hubungi, ataupun anda boleh sahaja, teknologi sekarang ada aplikasi WhatsApp 0192615999, dan juga tadi juga telah diwawarkan ada Facebook dan juga Instagram Jabatan Kebajikan Masyarakat. Banyak saluran untuk kita dapat informasi-informasi ini, dan pastikan anda dapatkan informasi yang sahih daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Apapun, tahniah diucapkan ulang tahun ke-74 tahun. Terima kasih banyak-banyak berkongsi dengan kita bagaimana JKM sebenarnya merubah lanskap masyarakat Malaysia, terutamanya dari fasa Perintah Kawalan Pergerakan, kerana banyak usaha-usaha telah dijalankan untuk menyelaras bantuan-bantuan yang diberikan. Baiklah.